Assalamualaikum, nama saya Nur Izzan binti Zakaria, C20A1254. Saya akan membentangkan projek akhir bagi subjek teknologi multimedia dalam pemuziuman. Pengenalan muzium. Muzium dikenali sebagai institusi atau tempat di mana koleksi objek, artifak, karya seni, bahan sejarah dan bahan budaya lain disimpan, diselenggara, dikaji dan dipamerkan kepada orang awam bagi tujuan pendidikan, hiburan dan apresiasi budaya. Muzium ini bertujuan untuk menyimpan dan mempamerkan warisan sejarah, seni dan budaya supaya orang ramai dapat memahami dan menghargai warisan dan pembangunan manusia dari dahulu hingga sekarang. Permasalahan muzium fizikal secara umum terdapat 4 iaitu isu penyelenggaraan dan pemeliharaan termasuk perubahan suhu dan kelembapan yang boleh merosakkan objek serta risiko kerosakan fizikal akibat pengendalian yang tidak betul. Kekurangan sistem keselamatan yang canggih sehingga menyebabkan sasaran kecurian atau sabotaj. Kekurangan dana untuk menjejaskan keupayaan sesebuah muzium untuk mengekalkan koleksi, mengadakan pameran khas dan menyediakan program serta aktiviti pendidikan untuk masyarakat. Akhir sekali, muzium fizikal mungkin tidak boleh diakses sepenuhnya oleh orang berkeperluan khas atau kurang upaya. Beberapa cadangan penambahbaikan melalui kaedah teknologi multimedia adalah penggunaan realiti diperkukuhkan, AR dan Maya iaitu VR. Contohnya, pengguna boleh mengenali maklumat tambahan melalui AR atau mengalami persekitaran raya dalam VR untuk meningkatkan pemahaman dan minat. Seterusnya, peningkatan audio 3D dan immersiveness. Audio berkualiti tinggi dan berpengalaman audio 3D memainkan peranan penting dalam meningkatkan kandungan multimedia. Teknologi dunia sekeliling dan teknologi penjanaan bunyi memberikan rasa kehadiran dan menjemput pengguna lebih mendalam ke kandungannya. Mempertingkatkan resolusi video dan grafik iaitu resolusi dan kebolehpercayaan yang dipertingkatkan akan memberikan pengalaman visual yang lebih jelas dan menarik. Perlindungan privasi dan keselamatan data iaitu mematuhi protokol keselamatan dan pendedahan yang jelas, membina kepercayaan pengguna terhadap platform multimedia. Seterusnya, teori pengaplikasian multimedia dalam pemuziuman. Terdapat 4 iaitu teori pembelajaran visual. Teori ini memberikan tumpuan kepada penggunaan elemen visual seperti imej, foto dan video sebagai alat untuk memudahkan pemahaman dan pengekalan maklumat. Dalam konteks muzium, penggunaan imej dan video boleh membantu menerangkan topik yang kompleks, konteks sejarah atau budaya dengan cara yang lebih mudah untuk difahami. Seterusnya, teori kesan multimedia. Teori ini menyatakan bahawa penggunaan multimedia seperti gabungan teks, audio, imej dan video secara serentak dapat meningkatkan pemahaman dan pengekalan maklumat. Pengaplikasian teori ini dalam muzium bermakna menyampaikan maklumat melalui pelbagai jenis media untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan kepada pengunjung. Seterusnya, teori pembelajaran berasaskan pengalaman. Teori ini menekankan kepentingan pengalaman langsung dalam proses pembelajaran dengan multimedia di muzium. Pelawat boleh berinteraksi dengan pameran atau pemasangan. Dengan ini, membolehkan mereka memahami maklumat dengan cara yang lebih menarik melalui pembelajaran hand-on. Teori reka bentuk multimedia. Teori ini membincangkan prinsip asas mereka untuk multimedia yang berkesan dan menarik. Dari segi pelaksanaan multimedia di muzium, prinsip reka bentuk ini membantu dalam mewujudkan pengalaman yang lebih menarik dan meyakinkan untuk pengunjung. Seterusnya, kaedah yang dipakai dan proses dalam menghasilkan laman web muzium adalah penetapan maklumat atau tujuan web, penyelidikan dan analisis, reka bentuk dan lakaran, pemilihan platform dan teknologi, pembangunan dan pengekodan, ujian, melancarkan secara rasmi dan diakses serta penyelenggaraan dan kemaskini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, saya akan menceritakan tentang latar belakang Muzium Negeri Terengganu. Muzium Negeri Terengganu ini ditubuhkan pada tahun 1976 di bawah enakmen Bil 9 tahun 1976. Kemudian ianya berkuat kuasa pada 1 November 1977 selepas Dewan Undangan Negeri meluluskannya pada 28 Disember 1976. Perjalanan muzium ini bermula dengan sejarah Syed Husin Kulam Al-Bukhari menjumpai batu berserat Terengganu di Kampung Buloh Hulu Terengganu pada tahun 1902. Pada tahun 1923, batu berserat ini kemudiannya dibawa ke Singapura untuk disimpan dan dipamerkan di Muzium Gambar Raffles. Pembentukan sebuah jawatan kuasa yang menguruskan hak ehwal berkaitan penubuhan Muzium Negeri dilakukan pada 3 Februari 1974. Pada 16 Jun 2020, Muzium Negeri Terengganu mula dibuka kepada orang ramai walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKP telah pun bermula pada 10 Jun 2020 yang lalu di samping mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan. Di Muzium Negeri Terengganu iaitu dalam galeri permainan tradisional terdapat banyak jenis koleksi artifak permainan tradisional di Muzium Negeri Terengganu. Antara koleksi artifak permainan tradisional yang terdapat di galeri tersebut ialah jongkak, teng-teng, gelet rin, alatan gamelan, anakan, wayang kulit, rodat, selambut, rebab, gendang anak dan sebagainya. Koleksi artifak permainan tradisional ini mempunyai sejarah dan cara penggunaannya yang tersendiri. Antara tarikan yang dapat menarik para pengunjung di galeri permainan tradisional dengan menikmati permainan tersebut adalah dengan menyediakan ruang atau sudut yang bersesuaian kepada pengunjung untuk bermain permainan tradisional serta menyediakan peralatan permainan tradisional. Hal ini dapat menarik minat pengunjung untuk mengunjungi Muzium Negeri Terengganu. Antara cara yang membolehkan pengunjung menikmati galeri permainan tradisional ini adalah mengadakan pameran supaya pengunjung dapat mengenali setiap jenis permainan tradisional yang ada. Akhir sekali, mengadakan pertandingan permainan tradisional agar pengunjung dapat menunjukkan bakat mereka ketika bermain permainan tradisional. Sekian, terima kasih.